Baik, Alhamdulillah kembali semula bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan pagi ini untuk bersama dalam wawancara Bincang-Bincang Sejarah. Jadi Alhamdulillah sudah pun bersama kita pada pagi ini tetamu undangan, narasumber kita, seorang penolong penyelidik sejarah 2. Di sebelah kiri saya yang mulia, Tuan Haji Muhammad Nur Irwan bin Haji Osmar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua ni dan juga penonton-penonton kita ni di rumah yang menyaksikan pada ketika ini ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan kepentingan epigrafi dalam penyelidikan sejarah ya. Jadi mungkin ini bidang tuan lah. Kalau kami berdua sendiri kurang mengetahui sebenarnya. Epigrafi pun tadi tak tahu. Epigrafi maksud pun kami tidak tahu. Jadi untuk sebagai mukadimah awal, mereka yang mungkin minat dengan tajuk ini tetapi kurang mengetahui di sebaliknya, mungkin boleh diterangkan apa dia epigrafi ini. Silakan tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB terutamanya dalam bincang-bincang sejarah kita ni pada pagi ini. Dan ini adalah kali pertama saya dijemput. Nah, tajuk saya iaitu kepentingan epigrafi dalam penyelidikan sejarah. Okey. Untuk menjawab persoalan bis kita tadi tu, apa dia epigrafi? Sebenarnya ilmu epigrafi ini adalah satu pengkajian tentang ukiran ataupun inskripsi aksara kuno yang terdapat pada prasasti seperti batu bersurat, dinding gua, logam ataupun batu termasuk batu-batu nisan tadi. Ilmu epigrafi ini sebenarnya ia termasuk dalam salah satu cabang ataupun bahagian dari ilmu arkeologi. Seperti yang kita ni maklum, bahan sejarah ini datang dalam pelbagai bentuk seperti kertas, dokumen ataupun silsilah, batu bersurat dan sebagainya yang memerlukan kami sebagai ahli epigrafi ini mengendalikan dan menganalisis dalam pelbagai cara, kerana kajian epigrafi ini ataupun ilmu mengkaji huruf atau sistem tulisan lama ini pada prasasti akan lebih kukuh untuk mendapatkan sesuatu gambaran ataupun tafsiran yang betul, logik dan rasional sesebuah masyarakat tadi berbanding dengan kajian arkeologi yang hanya memberikan kita ni maklumat umum. Okey, manakala kaedah pembacaan yang kami gunakan ia mestilah bertindak balas terhadap cabaran-cabaran unik yang dikemukakan oleh setiap elemen tadi atau contohnya batu nisan ia diperbuat daripada batu pasir. Kerana batu pasiran ini ia tidak mempunyai permukaan yang licin, menganalisis inskripsi yang ditulis di atasnya adalah sangat-sangat mencabar. Alhamdulillah di Pusat Sejarah juga melalui bahagian penyelidikan dokumentasi terdapat satu unit yang bertanggungjawab dalam kajian epigrafi ini, iaitu unit pemeliharaan dan epigrafi. Di sana kami menggunakan kaedah yang kami panggil iaitu kaedah tekapan, yang mana kaedah ini adalah menyalin semula data-data yang ada di permukaan batu nisan tadi. Jadi dan di kaca TV ada dipaparkan pada ketika ini. Adakah yang dimaksudkan dengan tekapan tadi ini? Yes, itulah yang dimaksudkan dengan tekapan tadi. Ia menyalin semula data-data yang ada di permukaan batu nisan tadi ataupun prasasti tadi dan sebagainya. Tracing ke tuan? Ya macam kalau kita ni dulu sekolah rendah kita ni men-tracing duit siling 50 sen atau di atas kertas. Kurang lebih lah tu macam tu. Tapi ini dilakukan oleh para profesional lah ni ya? Yes, yang seorang tu profesional tu. Ia lama sudah tu dalam bidang tekapan tadi. Itulah tujuan kajian epigrafi tadi tu. Yang foto ini sebenarnya di mana ni tuan? Ini di pejabat pelang ni, di ofis saya ofis saya di sana kami melakukan pembacaan. Tapi kalau membuat ni tekapan ni kami berada di field di perkuburan itu juga. Arah batu nisan yang originalnya tu. Selalu prosesnya ni mengambil masa berapa lama ni? Proses kalau satu batu nisan ni lebih kurang dalam 8 ke 10 minit lah. Menunggu ia kering lagi. Ia ada menggunakan bahan-bahannya itulah. Selepas itu baru tak kajian itu yang panjang makali ya? Yes, kajian dibawa ke pejabat and then baru kami membuat
pembacaan. Pembacaannya itu yang batal. Yes. Okey. Macam itulah. Seterusnya ni tuan. Seterusnya mengenai dengan prasasti tadi, ingin saya terangkan sedikit mengenai dengan prasastian ni. Prasastian ni ia mempunyai maksud tulisan kuno yang lazimnya mengandungi piagam atau surat-surat rasmi yang tertulis di atas batu. Di negara kita ni prasasti yang paling terkenal terletak di kawasan Kubah Makam Diraja, Batu Satu, iaitu Batu Tersilah Brunei. Batu Tersilah Brunei ni terpapar pada ketika ini tuan. Yes, ini adalah Batu Tersilah Brunei. Ia berusia sudah hampir lebih kurang 216 tahun sudah umurnya. Okey, bagi mereka yang belum mengetahui Batu Tersilah ni, Batu Tersilah ni sebenarnya ia memainkan peranan penting khususnya dalam pengkajian sejarah Brunei kerana pada batu ni ia tercatat nama Sultan-Sultan Brunei yang memerintah dari Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah, yang memerintah pada tahun 1363 hingga 1402. Sehinggalah Sultan Muhammad Tajuddin tadi, Sultan Brunei yang ke-19, Baginda memerintah sebanyak 2 kali ni sebenarnya, iaitu pada pertama kalinya Baginda memerintah pada tahun 1795 hingga 1804 dan tahta kerajaan Baginda tadi diserahkan kepada anak-anak Baginda, iaitu Sultan Muhammad Jamaluddin Alam pertama yang memerintah hanya sekitar dalam 9 bulan sahaja. Dan tahta kerajaan tadi dikembalikan semula kepada Sultan Muhammad Tajuddin, iaitu pada tahun 1804 hingga 1807. Kajian macam ni maklumat-maklumat seperti ini yang dikaji oleh ahli epigrafi di Pusat Sejarah Brunei. Maklumat seperti ini akan kita ni dapat ketahui ni jika hanya ia disandarkan kepada data arkeologi saja. Malah data epigrafi ini sudah dipahat di atas batu. Anda lagi dapat diubah-ubahnya kita ni. Ini memberikan data epigrafi ini satu kredibiliti yang tinggi jika dibanding dengan rekod sejarah ataupun rekod sastra sejarah yang disalin berkali-kali memungkinkan berkurang ataupun bertambah kalau bersalin berkali-kali ni. Okey, wallahu a'lam. Okey, baik. Itu di antara apa dia epigrafi sebenarnya. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah antara kepentingan dan juga cabaran epigrafi ini. Okey, alhamdulillah. Kita ni membincangkan mengenai dengan cabarannya dulu. Okey. Terdapat berbagai cabaran yang kami hadapi oleh ahli epigrafi ini. Di antaranya ialah inskripsi yang sudah pudar ataupun ausnya kita ni. Ini berlaku apabila nisan tadi ia sudah tua ataupun ia dimakan usia ataupun ia tidak dijaga dengan baik. Maksudnya sini berhujan dan berpanas. Okey, manakala cabaran lain lagi inskripsi yang menggunakan tulisan Jawi yang bertindih-tindih antara satu sama lain dan titik Jawi yang berpinjam-pinjam dari titik Jawi yang lain kerana batu nisan ni ruangannya sangat terhad. Tapi ayat yang akan ditulis satu banyak. Seperti yang di kaca TV ni. Ini ruangannya ini yang luas ni. Ini alhamdulillah luas lah kira tulisan lama ni. Contohnya tadi saya lupa pulang mana kan. Tapi ini adalah salah satu contoh tulisan lama, tulisan kuno kita ni. Okey. Teruskan Tan. So kalau tulisannya sudah bertindih-tindih memang sukar kita ni baca dan ia memerlukan masa dan ketelitian agar tidak berlaku kesalahan dalam pembacaan tadi. Ini mengenai dengan tulisan lama tadi kuno itu. Sebagian besar inskripsi Jawi ini ia ditulis indah mengikut kaedah ejaan yang seragam kita ni yang ada sekarang ni. So penulisan perkataan ia banyak bergantung kepada bunyi saja yang lazimnya disebut seperti perkataan dua. Ditulisnya dal waw saja. Dan untuk perkataan dari ditulisnya dal ra saja tu. Dan bagi perkataan bumi ia ditulis ba waw mim dadaya. Tapi kalau disebut ba waw mim itu lain bunyinya bom. Dan sebagainya lah. Ada singkatan dulu tu singkatan saja. Ikut nyaman disebutnya tu saja. Cuma itulah. Macam mana asal mula mendapati itu adalah maksud yang cuba disampaikan? Itu dia dari segi pengalaman kami banyak membaca Jawi-Jawi itu kan. Kadangnya banyak tulisan Jawi yang arah batu nisan itu dia orang tulis simple saja. Kadangnya salah letak. Tapi mesti kita ni fahamlah. Apa maksud perkataan yang ditulisnya itu sebenarnya. Kadang-kadang kan dibaca satu ayat tadi, satu patah perkataan ni
macam ganjil dia sepatutnya di sana. Yes. Rupanya kita ni yang membaca lain daripada si penulis tadi. Yes. Sama tu juga tu baca dalam batu tersilah. Sama tu ada ada tekniknya lagi. Kalau zaman moden ni kita lihat pun ada juga kadang-kadang dibuat. Tapi pada kebiasaannya di WhatsApp. Simple. Tidak boleh cukup hurufnya. Tetapi rupanya dulu pun ada juga ya. Ada juga. Penulisan sebegitu. Teruskan lagi tuan cabarannya ini. Okey. Ada satu masalah ataupun cabaran yang kami hadapi dan ini adalah menjadi satu masalah besar terhadap khazanah negara kita ni apabila ada orang yang tidak bertanggungjawab menconteng mahkam bersejarah itu yang terletak di Kota Batu menggunakan pen marker yang permanen yang memerlukan kami beberapa pihak yang berkepentingan untuk bertindak memelihara dan mahkam tersebut seperti asalnya, tapi malangnya kerosakan tadi tidak dapat diperbaiki 100% dan ini adalah menjadi satu kerugian besar terhadap khazanah negara kita ni. Dan baru-baru ini juga terjadi di mahkam yang sama bahawa batu nisan tadi disimen seperti yang ada sekarang ni yang kita lihat di TV dan mengalami kerosakan yang kekal atas batu nisan tadi So kalau mengusaikan membaiki balik dan memelihara balik batu nisan itu, kalau mencabut simen itu mungkin akan merosakkan yang lain lagi. So inilah yang jadi masalah besar. Tetapi adakah sudah menyimpan yang asalnya sebelum ia disimen? Takapannya, salinannya sudah kami simpan, tapi memang asalnya. Tetapi masih sangat menyedihkan itulah. Itulah yang menjadi masalah. Vandalisme sebeginian ya. Yes. Tapi sebenarnya ini adalah menjadi satu kesalahan sebenarnya di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam. Akta ini sebenarnya untuk diperuntukkan untuk melindungi mahkam-mahkam macam mana daripada dirosakkan ataupun digali ataupun dimiliki secara tidak sah dan dibawa ke luar negeri tanpa kebenaran. Cakap mengenai dengan kubur tadi ni. Sebilangan orang memahami bahawa kuburan ini tempat kita ni yang terakhir. Sebilangan juga ada yang takut mengenai dengan kuburan ini. Tapi sebagai kami sebagai ahli penyelidik sejarah ini juga, kubur itu bukanlah hanya berperanan sebagai tempat pelabuhan kita ni yang terakhir, tetapi adalah juga sebagai suatu petanda wujudnya sebuah sejarah kehidupan masyarakat kita ni suatu zaman dahulu masa lampau. Justru kewujudan sesebuah perkuburan itu lazimnya ditandai dengan batu-batu nisan. Batu nisan ya. Dalam beberapa inskripsi batu-batu nisan tadi yang kami kaji itu ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang kematian. Antaranya ialah kullu nafsin zaikatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ini adalah surah Ali Imran ayat 185. Ini yang ada di atas batu nisan ya. And then ada lagi bait-bait Arab yang menyebutkan bahawa al-qabru bab wa kullun nas dakhiluha. Kubur adalah pintu bagi semua manusia masukinya. Ayat-ayat itu tadi sungguh mendalam maksudnya dan ini adalah sebagai peringatan kita ni yang masih hidup ni. Okey. Manakala data-data yang lain juga yang tertulis bilangan yang ditulis di atas permukaan batu nisan ini adalah salah silah keluarga ataupun tarikh kematian ataupun tempat ataupun punca kematian tadi Contoh nisan yang mempunyai salah silah iaitu nisan Badar bin Muhammad Sa'ad. Di atas batu nisan beliau tadi ada ditulis sanah 1258. Alamat yang empunya nisan Badar bin Muhammad Sa'ad. Anaknya Kalatijah, Raimah, Tunggal, Lampai, Abbas, Aban, Jaimah, Randah, Gampak dan Kuning. Di atas batu nisan tadi itu ditulis nama anak-anaknya iaitu seramai 10 orang. Itu contoh nisan yang mempunyai salah silah. Dan manakala contoh nisan yang mempunyai contoh tempat sekiranya. Batu nisan Pihin Seri Karna. Alamat nisan Pihin Seri Karna, orang Brunei, Kampung Burung Pingai, tarikh pada sanah 1261. Begitu juga nisan Fatimah binti Haji Muhammad Sabtu Haji Muhammad Saleh Al-Mataram Al-Jawi Al-Megelang, yang memberi kepahaman bahawa si Fatimah tadi yang punya nisan ini berasal dari keturunan orang Jawa dari Megelang. Dapatan-dapatan lain juga ada juga
mengenai dengan kedatangan agama Islam. Ya. Ini penting ya untuk kita ni ketahui ya bahawa satu batu nisan ditemui batu nisan daripada batu kelikir yang berinskripsi Cina, aksara Cina ditemui di perkuburan Islam Rangas. Ia dipunyai oleh seorang yang bangsa Cina tapi ia beragama Islam yang bernama Tuan Pu yang berasal dari selatan Cina. Nisan Tuan Pu ni ia bertarikh seperti ada contoh harta. Ia bertarikh 1264. Oh, awal lagi Iaitu abad ke-13. Bagaimanapun Awang Labutatar memeluk Islam pada tahun 1368, iaitu abad ke-14. Artinya di sini Islam itu sudah awal datang sebelum lagi Sultan Muhammad Awang Labutatar tadi itu memeluk Islam. Sesudah Awang Labutatar mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Muhammad Shah, Islam alhamdulillah sudah bertapak dan berkembang di negara kita ni. Alhamdulillah sudah hampir 655 tahun. Dan ini dikuatkan lagi dalam batu tersilah. Dalam batu tersilah juga ada menyebutkan yang batu tersilah besar tadi itu. Sana ada tertulis tu. Adalah yang pertama, kerajaan di negeri Brunei membawa agama Islam dan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Paduka Seri Sultan Muhammad Shah dan saudaranya Sultan Ahmad. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Itulah dapat kita ni lihat ya perkongsian daripada Tuan Haji Muhammad Nur sebentar tadi ya akan kepentingan epigrafi ini ya. Di samping itu juga cabaran-cabaran yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasan-tugasan ini tadi. Jadi untuk akhirnya ni Tuan ya, mungkin ada saranan, pesanan yang ingin disampaikan di penghujung ruangan wawancara kita ini. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita ni menutup perbincangan kita ni pada pagi hari ini, saya ingin menegaskan lagi sekali bahawa adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Barang Purbakala dan Harta Terpendam dan akan diambil tindakan kepada sesiapa sahaja yang merosakkan, menconteng ataupun mengubah makam-makam bersejarah ini. Pusat Sejarah Brunei telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja pemelihara dan pemeliharaan bagi menjadikan makam dan batu nisan ini serta tapak-tapak bersejarah ini sebagai sumber bahan penyelidikan sejarah dan warisan budaya. Pusat Sejarah Brunei juga berharap untuk melihat lebih banyak lagi kajian-kajian mendalam tentang penyelidikan makam-makam bersejarah ini. Seperti yang kita ni maklum bahawa makam Sultan-Sultan Brunei ada 28, tetapi hanya 14 saja yang tahu keberadaannya makam-makam sultanannya. So 14 lagi yang masih dalam kajian dan masih lagi dalam pencarian Pusat Sejarah Brunei. So banyak lagi tu makam-makam Sultan Brunei yang belum lagi yang dapat. So Pusat Sejarah Brunei juga berharap juga untuk melihat kajian-kajian mengenai dengan tulisan Jawi, termasuk mengenai dengan sejarah, kaedah ataupun fungsi tulisan Jawi juga. Akhirnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga sering menyentuh dalam titah baginda tentang perimustahaknya rakyat dan penduduk di negara ini menguasai tulisan Jawi. Jadi saya mohon kepada generasi-generasi muda supaya akan dapat menceburi bidang pembacaan epigrafi ataupun pembacaan tulisan Jawi ini, kerana tulisan Jawi mempunyai nilai estetika yang tinggi dan ini merupakan lambang kesenian dalam identiti umat Islam. Generasi sekarang yang perlu memartabatkan tulisan Jawi agar ianya tidak hilang dan dapat digunakan secara meluas seperti dahulu di masa akan datang. Wallahu. Inilah sebenarnya yang kita ni dah ketahui antara kepentingan epigrafi dalam penyelidikan sejarah. Bagi mereka yang minat dengan sejarah, mungkin banyak kajian-kajian yang perlu mereka terokai. Dan juga amat menyedihkan seperti yang dikongsikan tadi adanya kira pemugut lah tu vandalisme. Dan juga suatulah ketika ini diadakan adanya mural menconteng-conteng dinding itu kan. Tapi itu yang nyorang kata ni ke arah yang lebih kebaikan. Jadi carilah sebenarnya aktiviti yang berfaedah, bukan dengan sesuatu yang menjadi sejarah kata ni, tapi dimusnahkan. Jadi amat mendukacitakan dan juga menyedihkan. Jadi salurkan bakat di tempat yang tepat. Tepat sekali. Apapun Ibu, terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita ni
Haji Muhammad Nur Irwan bin Haji Osmar, penolong penyelidik sejarah 2 yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah ya, menarik sebenarnya topik yang dibawakan kali ini. Kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi mungkin dengan perkongsian yang lain pula ya. InsyaAllah. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.